Ya, ia teruskan sahabat. Ada satu, saya baru-baru dapat satu SMS. Ya. Saya pun merasa kurang pasti benda ni. Ya. Jadi dia meminta, ada mempelawar saya untuk menghadiri satu majlis tu. Ya. Dan dia telah memaklumkan bahawa seorang syekh nama dia Afifuddin Al-Jailani. Beliau ini adalah ulama Mekah. Malam. Saya tak kurang pasti. Ya. Dan bapa kepada Afifuddin bin Al-Jailani ini adalah bekas penasihat kepada pembesar negara kita lah. Kononnya wallahualam saya. Ya. Jadi yang menjadikan saya kecelaruan fikiran, dia kata beliau ni adalah keturunan ke-44 Rasulullah. Apakah ini ada kebenarannya atau macam mana? Saya memang blur betul, tapi alhamdulillah saya tak pergilah ke majlis tu sebab saya merasakan ada yang tak kena. Sebab saya tak pernah dengar betul lagi. Ini memang tak kena. Jadi alhamdulillah saya tak pergi, Kalau yang mengatakan dia keturunan Rasulullah SAW yang ke-44 34, mana dalilnya, mana hujahnya? Soal siapa boleh mengaku. Jadi yang seperti ini, SMS seperti ini, kita jangan layan. Dia jangan pergi. Iya. Saya nasihatkan kepada semua. Kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima falan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Selagi kamu pegang kepada keduanya, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kitab Allah dan sunnat rasulnya, bukan ustaz. Ustaz dianggap ulama. Ulama ada dua. Dan yang paling takut kita kena tipu oleh ulama asu. Dan di akhir zaman kebanyakannya ulama ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, min asyrati sa'a ayyal tamisul andas al-asaghir. Min asyrati sa'a ayyal tamisul andal asaghir. Di antara tanda-tanda kiamat, orang akan mengambil ilmu apa saja daripada ahli bid'ah. Ahli bid'ah ni ulama, ustaz, tetapi dia ahli bid'ah. Kita takut yang itu saja. Alhamdulillah anda tanyakan kepada kami. Jangan pergi. Itu satu perangkap syaitan. Jangan pergi. Ini benda-benda yang mengarut. Ini apa ni dikasihkan kepada saya? Itu yang masyarakat bandar Kinara untuk ke Sarawak Masjid. Itulah bukunya. Saya tidak boleh komen kecuali saya baca. Adakah betul ayat yang lebih kurang itulah maknanya ataupun saya baca dulu. Kuliah akan datang, ingatkan saya dan saya masukkan di sini supaya tak berpisah. Iya, teruskan sahabat. Iya, ada soalan, teruskan. Berkenaan dengan ustaz-ustaz kan, ada orang pertikaikan. Iya. Ustaz kita yang kita belajar dengan ustaz tu, adakah dia bersanad dengan Rasulullah? Macam mana tu ustaz? Itu ilmu mangkul, lagi mengarut. Itu asalnya Islam Jamaah. Islam Jamaah ni di Johor Bahru, di UTM, berbuluh doktor, profesor. Ya, Faisal pun tahu, anak saya pun tahu ni semua. Sampai sekarang di antaranya jadi profesor yang bersama kita terus. Profesor Jasman, Profesor Sabirin, Profesor siapa? Yang ikut tabligh 21 tahun, Nurdin, dan ramai lagi. Mereka asalnya belajar di kalangan Islam Jamaah. Islam Jamaah sekarang ada tukar nama. Dia apa namanya sekarang ya? Subhanallah. Ala kulli hal, ini adalah pahaman mangkul daripada Islam Jamaah. Banyak yang ditekankan di dalam majlis mereka infak aja. Sehingga ustaz-ustaz mangkul ni semua kaya, semua hidup senang, relax saja. Anak katakan bukan mangkul, cangkul. Tahu cangkul? Dicangkul atau punya duit. Ini ada di Malaysia dan sedang berkembang di sini. Di Singapura pengikutnya ribuan. Dan kebanyakan alhamdulillah Islam Jamaah ni pengikutnya alhamdulillah dia tobat banyak dengan kita sekarang dan dibongkar dan diceritakan kepada kami. Pengasasnya Ubaidillah Al-Lubis. Apa itu Lubis? Luar biasa. Itu pengasasnya. Pengasasnya setelah ditangkap di Indonesia, kerana membawa lari seorang anak dara dan dia ada ilmu kebal,
Bila diperiksa di balai polis, rupanya di dalam bajunya penuh dengan bunga-bunga. Bunga apa tak tahulah. Setelah diturunkan semua, dipukul baru dia boleh menjerit. Ubaidillah Lubis ni kemahirannya main ular. Main ular. Kelebihan juga main motor. Boleh terbang dengan motor. Itu Ubaidillah Lubis. Tetapi bila kena tangkap, dia malu, dia lari ke Mekah. Bila lari ke Mekah, saya dengan sahabat-sahabat cuba tengok dia siapa dia. Seorang sahabat anak nakal. Oleh kerana Ubaidillah tu katanya kena kunci mulutnya, tak boleh bercakap. Langsung tak boleh bercakap. Sejak kena tangkap, di soal siasat tak jawab, katanya dia kena kunci mulutnya. Siapa yang kunci? Setan. Jadi bila lari ke Mekah, seorang sahabat anak pijak kakinya, aduh katanya. Bermakna saya boleh bercakap. Jadi dirakam, saya katakan itu senang. Ya, dan pengikutnya yang paling kanan sekali semasa saya di Mekah namanya Bang Bang. Dan kalau kita lihat Islam Jamaah, Bang Bang di mana di YouTube, Bang Bang menjelaskan kemungkaran penipuan Islam Jamaah yang tadi mangkul. Dan banyak lagi orang-orang kanan Ubaidillah Lubis, dia tobat daripada gerakan Islam Jamaah dulu. Benjamin, penyanyi-penyanyi, pelakon-pelakon yang ikut Islam Jamaah ni, di mana di Indonesia. Dan di antara da'inya yang turun ke ke Johor itu Nasifan Abdul Syakir, tak salah, Nasifan. Dia sudah meninggal. Dan di antaranya ditekankan apa dia? Infak. Kalau anda dapat katakan 1,000 duit, maka 100 diberikan kepada jamaahnya. 10% diambil oleh jamaahnya. Jadi mana dia orang tak bergerak dengan begitu laju kerana mereka ada duit. Jadi namanya mangkul. Itu jangan ikut. Itu mungkar. Kebanyakan orangnya sudah bertobat. Yakni tak boleh belajar kecuali mangkul. Solat anda tidak sah kecuali dengan cara mangkul. Mangkul macam mana? Dinukil. Dinukil daripada apa? Daripada gurunya sampai kepada Rasulullah sanadnya. Itu ilmu sanadnya. Jadi kalau anda nak belajar dengan anak, dengan syarat anak ada ilmu mangkul. Yang mana ilmu yang anda nukil, anda turunkan kepada anda, bermakna anda salah satu daripada perawinya, sanadnya. Ini adalah mungkar semungkar-mungkarnya. Ini asalnya adalah diambil daripada orang-orang sufi tasawuf. Jadi ajaran ini berkembang di Malaysia. Yang terperangkap dengan syaitan-syaitan ini adalah orang-orang yang bodoh. Ini bergerak, tanyakan kepada usaha-usaha kita apa itu mangkul. Di sini ada soalan lagi. Ada waktu lagi insya-Allah. Cara-cara mandi bunga tadi untuk dapatkan jodoh. Bunga jenis air. Ayat-ayat Al-Quran tertentu dihafal. Membaca Al-Quran pada surah-surah tertentu. Jangan terperangkap dengan adanya Al-Quran, baca Al-Quran hadis. Jangan terperangkap. Ya, orang munafik di zaman Rasulullah SAW pun baca Al-Quran, sembahyang di belakang Rasulullah SAW. Tidak semestinya baca Al-Quran ni kita katakan bahawa dia selamat. Apa lagi tadi? Adakah memang dari ajaran Islam kalau hendak pergi haji atau umrah, panggil orang ramai-ramai kemudian membaca surah Yasin, kemudian khusus membaca doa haji atau umrah? Ini perbuatan, siapa boleh jawab? Cepat jawab, bid'ah katanya. Betul lah. Bila Rasulullah SAW mensyaratkan pergi haji atau mensunahkan pergi haji, mesti buat kenduri. Dulu orang kampung memang dibuat kenduri. Tujuannya katanya untuk apa? Untuk minta maaf. Tapi bukan minta maaf, minta ni sumbangan. Betul kan? Sampai seorang pergi haji, sumbangannya banyak. Biasalah orang kita bila nak makan kat rumah orang pergi haji, kita beri sumbangan sikit. Jadi di keuntungannya subhanallah berganda. Kalau itu niatnya innamal a'malu binniyat, haji anda takut terjejas dengan bid'ah tadi. Aballah ayaqbala amala sahiba bid'atin hatta yada'a bid'atahu aw bid'ataha. Allah enggan menerima amalan pembuat bid'ah ataupun dia campur bid'ah sehingga ditinggalkan bid'ahnya. Jadi pergi haji, kalaulah kita buat kenduri untuk dapat infak, bermakna anda belum mampu. Sedangkan pergi haji man istata'a ilaihi sabila, apabila kita benar-benar istita', mampu. Kalau tidak mampu, dengan harapan buat kenduri 2 kali, 3 kali dan sebagainya untuk dapatkan infak, ini tidak boleh. Sebab
sebab anda tidak mampu. Begitu juga, kenapa mesti surah Yasin? Kenapa tak surah Al-Baqarah? Kenapa tak surah? Ala kuliah surah apa sekalipun nak pergi haji kita baca beramai-ramai, itu tidak pernah ada ajarannya dalam Islam. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau perbuatan itu bagus, pastinya para sahabat dah berlumba-lumba buat dulu, tapi ada tidak seorang pun sahabat Rasulullah dan para sahabat nak pergi haji buat kenduri dulu, tak ada. Jangan susahkan diri kita. Dan kadang-kadang orang-orang yang dijemput pun tak suka datang, ya kan? Kadang-kadang masakannya pun kualitinya subhanallah. Ya, orang boleh pertikaikan. Jadi di sini bukan kita larang orang buat kenduri, tetapi kalau ingin kembali kepada sunnah, lebih baik kita, apa kata Ibn Mas'ud, al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Sikit, tetapi benar-benar sunnah lebih baik daripada banyak-banyak jadi bid'ah. Ya, sahabat tadi angkat tangan. Ustaz baru sebut perkara yang objek ni, tetapi 2 hari sudah di radio Pahang, Ustaz Asandin bukan main lantang lagi bercerita tentang bid'ah. Yang mengatakan bid'ah tu bagi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah yang baik dan tak baik lah. Yeah. Dan bid'ah juga terbagi kepada 5, wajib, sunat, harus, makruh apa semua. Ya. Dia kata memang ada bukti-bukti yang dia baca, nasi ada rakam. Ya. Bukti-bukti daripada Imam Sayuti, Ya. daripada Imam apa, tak besar-besar dia kata. Ya. Mengapa pula yang kata orang kata bid'ah? Ini saya bacakan kita ada hadisnya. Macam mana lagi yang kata tak ada? 2 hari sudah. Ya. 2 hari berturut-turut. Dia gini sahabat. Dia menggunakan hujah. Tapi hujahnya bukan di situ. Misalan, yang mengatakan ada bid'ah hasanah, dia ambil kata-kata Umar dalam hadis Bukhari. Ni'matil bid'atu hadhihi. Alangkah baiknya bid'ah ni. Jadi kata Umar, bid'ah yang baik. Bagi mereka bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Tetapi kata-kata Umar ini berkaitan apa? Khusus berkaitan tentang tarawih. Khusus berkaitan dengan tarawih. Okey, tarawih ini dikatakan bid'ah di segi bahasa, bukan di segi syarak. Sebab kalau kita ambil kaedah, ada 3, Quran, hadis dan asar. Kalau ada Quran, kita dulukan Quran. Kalau ada Quran dan hadis, kita dulukan Quran. Kalau ada hadis dan asar, kita gunakan hadis, asar kemudian. Asar sahabat maksud saya lah. Okey. Kata Rasulullah, tamassaku bi sunnati wa sunnatan khulafa'ir rasyidin al-mahdi min ba'di. Addu 'alaiha bin nawaziz. Berpeganglah kepada sunatku dan sunat khulafa'ir rasyidin. Jadi perbuatan khulafa'ir rasyidin itu sunnah, bukan bid'ah. Kalau dikatakan sunnah itu segi bahasa. Sebab di antara pengertian bahasa bid'ah, sesuatu yang sudah ditinggalkan lama kemudian diamalkan semula, itu dikatakan bid'ah. Itu segi bahasa. Sebab Rasulullah SAW pernah lakukannya 3 hari. Oleh kerana takut jadi wajib, Rasulullah SAW tinggalkan. Lama ditinggalkan. Zaman Abu Bakar pun tak dilakukan. Zaman Uthman, apabila Uthman tengok di masjid, orang sembahyang, ada yang berkumpul, ada yang sendiri, ada baca Quran, apa kaca bilang? Maka dipanggilnya Ubay bin Ka'ab. Disuruh Ubay bin Ka'ab jadi imam. Besok harinya, bila tengok sembahyang itu cantik, apa kata Umar? Ni'matil bid'atu hadhihi. Alangkah baiknya bid'ah ni, iaitu sembahyang tarawih yang cantik ni. Kita ada hujah, makna bid'ah itu tidak ada yang baik. Sebab di sini di segi bahasa. Adapun Al-Izz bin Abdissalam, Al-Izz bin Abdissalam membagikan bid'ah kepada 5, wajib. Bid'ah di segi bahasa, kata Imam Al-Izz bin Abdissalam, ikhtira', ciptaan. Ciptaan yang berkaitan dengan dunia wajib kita cipta, itu bid'ah. Tapi dalam agama tidak boleh. Yang haram. Bid'ah artinya ciptaan. Kata Al-Izz bin Abdissalam, kalau ciptaan dunia yang berkaitan dengan dunia, yang diwajibkan, seperti buat apa? Yang wajib. Ciptaan dalam urusan dunia. Banyak kan?